Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma ya mu'allim Ibrahim al-hikmah minna wa ya mufahhim Sulaiman fahimna amara. Tuan-tuan sedang hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat berkumpul semula untuk meneruskan perbahasan berkaitan dengan fiqh ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita nak memahami perjalanan seluruh kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sebelum kenabian sehingga tahun kewafatan baginda, yang mana kita pun sempat ataupun selesai berbahas berkaitan dengan bahagian yang keempat. Kalau kita nak ingat balik yang kita bahas pada bulan 4 berkaitan dengan hijrah ke Habasyah sampailah hijrah ke bumi Madinah. Bagaimana digambarkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada peristiwa yang menggembirakan baginda dan ada juga yang mencitakan baginda. Di antaranya ialah yang disebut sebagai tahun sukacita, di mana kematian dua orang insan yang sangat berjasa pada baginda, yang mana kedua-duanya membantu dalam perjalanan dakwah baginda di saat orang lain galak untuk menentang, tapi ada dua insan ini bersama dengan sahabat-sahabat yang lain memberikan bantuan dan juga kita kata perlindungan pada baginda Rasulullah SAW. Bantuan dari segi kasih sayang, bantuan dari segi keuangan, bantuan dari segi galakan dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengambil dua insan ini dan bagi tahu kepada kita mereka ya kedua-duanya membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi secara hakikatnya bantuan itu adalah terus-menerus daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua tidak lebih dan tidak kurang melainkan apa yang Allah taala takdirkan untuk bersama dengan baginda membantu secara zahirnya membantu perjuangan dakwah baginda, tetapi bantuan itu secara hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita telah membahas berkaitan dengan bagaimana sahabat-sahabat baginda yang berjaya keluar diri daripada bumi Mekah, menjauhkan diri daripada tentangan dan juga penindasan yang kasar, yang jahat daripada penduduk musyrikin Makkah. Berlakunya hijrah dua kali ke bumi Habasyah. Itu di antara hijrah yang mula-mula berlaku sebelum berlakunya hijrah Nabi ke bumi Madinah. Kalau kita orang tanya pada kita, hijrah mula-mula berlaku mula ke bumi Habasyah dulu, sekitar tahun kelima kenabian Rasulullah. Tahun kelima kenabian dah ada beberapa sahabat yang diperintahkan, diberi cadangan oleh baginda untuk keluar berhijrah ke bumi Habasyah, dan mereka diterima di sana dengan sambutan yang baik. Kerana Raja Habasyah yang nama Najasyi itu, dia di antara raja yang terbuka
pemikirannya. Bila yang terbuka menerima kebaikan orang lain dan juga membantu orang yang ditindas. Itu yang kita dah bahas pada bulan lepas. Hari ini kita akan tengok bahagian yang keempat, fasa hijrah Rasulullah sehinggalah stabil kedudukan baginda, stabil di bumi Madinah, stabil dari segi kehidupan baginda di sana, stabil dari segi kekuatan ketenteraan di sana, stabil dari segi pembinaan negara Madinah, negara Islam Madinah, stabil dari segi kedudukan pola masyarakat dalam bumi Madinah. Kerana kalau kita bahas, kalau kita baca berkaitan dengan penduduk Madinah, Rasulullah sampai di Madinah, baginda menghadapi 3 golongan. Yang pertama golongan sahabat. Sahabat ni siapa dia? Orang yang jumpa Nabi, yang beriman dengan Nabi. Man laqiya Nabi wa amana bihi, orang yang beriman, jumpa Nabi dan beriman dengan Nabi. Maknanya sahabat ini 2 golongan, dari kalangan Muhajirin dan dari kalangan Ansar. Kita dah membahas bagaimana Rasulullah menghantar seorang duta, Mus'ab bin Umair, daripada bumi Makkah pergi ke bumi Madinah untuk berdakwah sebelum Nabi Muhammad pergi berhijrah ke sana. Sebelum Nabi berhijrah di sana, orang-orang Madinah kebanyakannya dah pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala puji mereka, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka penduduk Madinah ini yang disebut sebagai orang Ansar, yang menempati bumi Madinah, yang telah beriman kepada Allah sebelum kedatangan orang Muhajirin. Sebelum Nabi berhijrah, mereka dah beriman kepada Allah. Kenapa? Hasil kejayaan usaha Mus'ab bin Umair bersama dengan seorang sahabat dia yang duduk di bumi Madinah, namanya As'ad bin Durarah. Mereka 2 orang ni bekerja bersungguh-sungguh, orang muda bekerja berdakwah, sehingga ramai di kalangan penduduk Madinah yang disebut mereka ni orang yang penduduk yang lembut hati, mudah menerima kebenaran dan kebaikan. Apatah lagi yang dibawa itu Islam, yang dibawa itu ayat-ayat Al-Quran, mudah untuk mereka terima, ramai masuk Islam sebelum Nabi hijrah lagi ada. Maka bila Nabi sampai di sana, Nabi berhadapan menghadapi mereka ini, disebut sebagai sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bila kata sahabat, orang yang jumpa Nabi dan beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman kepada Allah, itu nama sahabat. Ada orang yang jumpa Nabi tapi tak sempat nak beriman. Nabi meninggal, Nabi wafat, baru dia beriman. Itu tak nama sahabat. Itu baru nama tabi'in. Dia pun tak digelar sebagai sahabat. Kita ni istilah sahabat pasal apa? Pasal kawan lama. Kawan lama kita panggil sahabat. Tapi dalam istilah sahabat ini, Nabi Muhammad dan sahabat baginda ni istilahnya kepada orang yang berjumpa Nabi, beriman dengan baginda dan mati dalam keadaan beriman juga. Kan? Man laqiya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala al-iman bi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia jumpa Nabi, dia beriman dan mati pun dalam keadaan beriman. Sebab ada dalam sirah, ada yang jumpa Nabi beriman tapi mati dia kafir. Dia pemurtad ada. Itu tak nama sahabat. Baik, itu golongan yang pertama. Yang kedua, Nabi jumpa di kalangan musyrikin Madinah, orang-orang musyrik yang masih tak beriman. Dia pun tak ramai dah. Tak ramai. Tapi juga baginda berhadapan dengan mereka. Nanti akan jumpa di kalangan mereka yang pura-pura masuk beriman tapi orang di kalangan orang munafik. Ada. Dan yang ketiga, baginda juga berhadapan dengan kaum-kaum Yahudi di bumi Madinah. Madinah ni dia duduk banyak kaum. Orang Yahudi pun ada situ, orang Arab pun ada situ. Dan mereka ni duduk dalam keadaan kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Kerana Yahudi sentiasa ambil peluang untuk nak borong harta orang-orang Arab dengan mereka cucuk bagi kelih.
Bila berkelahi nak lawan, bila lawan kena nak perang perlu banyak kewangan. Bila nak kena duit dia pinjam kat orang Yahudi. Orang Yahudi pula kenakan riba yang cukup tinggi, maka dia perlu mengaut kekayaan daripada hasil peperangan itu daripada orang Arab atau orang Yahudi masa itu. Bahkan dia sanggup kali orang dia sendiri. Sebab ada puak-puak Yahudi yang berpihak kepada orang Aus, ada puak-puak Yahudi yang berpihak kepada orang Khazraj. Kali mereka itu Nabi berhadapan dengan 3 golongan ini. Sahabat Nabi, orang musyrikin Madinah, kemudian orang Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Ada 3 Bani yang duduk di bumi Madinah. Baik, kita tengok sejarah-sejarah yang berlaku ketika mana peristiwa Nabi berhijrah itu sendiri. Apa dia yang menyebabkan baginda berhijrah? Yang pertama kita kena beritahu ialah itu perintah Allah. Tak ada benda lain. Hijrah ini berlaku atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, atas gambaran-gambaran yang Allah berikan kepada baginda untuk keluar berhijrah. Kalau kita sebut sebelum ni peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, ketika mana Nabi diisrakan, baginda dipertunjukkan tempat yang mana baginda akan berhijrah di sana. Ditunjukkan negeri namanya Taibah. Taibah itu Madinah, Yathrib. Ditunjukkan kepada baginda negeri ini yang akan baginda sampai nanti. Maknanya Allah dah bagi petunjuk bahawa baginda akan berhijrah. Maka hijrah Nabi atas dasar perintah Allah. Yang kedua, hijrah Nabi juga selepas dari perintah Allah ialah untuk membina sebuah negara yang lebih aman berbanding di bumi Makkah Al-Mukarramah, kerana orang-orang Makkah masa itu tak ramai yang nak masuk Islam. Mereka dah tak mau masuk Islam, mereka pula lawan Nabi, tindas. Mereka juga buat jahat pada orang yang masuk Islam, penindasan yang cukup banyak. Sahabat-sahabat Nabi zaman dulu ditindas dengan cacat pada fizikal dan juga sakit pada mental, bagi mereka sakit hati supaya kembali kepada agama asal mereka. Itu 2 faktor yang menyebabkan baginda Rasulullah dan juga sahabat-sahabat yang lain keluar berhijrah. Nabi sebelum keluar hijrah, baginda pesan pada sahabat untuk keluar dulu. Ada yang keluar sembunyi-sembunyi, ada yang keluar secara terang-terang. Contoh Sayyidina Umar Al-Khattab, dia keluar secara terang-terang dengan lagak beraninya, sebut siapa berani yang nak sekat aku daripada keluar daripada bumi Makkah ni, nak berhijrah. Kalau nak isteri dia jadi janda, nak anak-anak dia jadi anak yatim, sila sekat. Orang tak berani. Ada yang sahabat-sahabat yang lain hijrah mereka penuh dengan cubaan. Abu Salamah dengan Ummu Salamah, bagaimana anak mereka ditinggalkan. Abu Salamah dilepaskan untuk pergi berhijrah, isteri diambil oleh pak mentua, ambil balik. Anak pula pak mentua dan bisan sama bisan keli, lawan hubung tarik anak sampai putih tangan. Itu hijrah zaman dulu. Cukup dengan cubaan. Ada yang nak keluar kena sekat. Sekat lagu mana? Sekat untuk ambil harta. Dia kata dulu masuk bumi Mekah ni serais pinggang, miskin. Ini keluar pun macam tu juga. Dah kaya, jangan duduk tinggal. Kalau nak pi juga, ambil pi serais pinggang, serta tinggal di Mekah. Lupa ambil. Macam-macam tuan-tuan yang kata cubaan pada sahabat yang nak berhijrah. Baik. Quraisy mendapat tahu tentang keislaman beberapa kumpulan penduduk Yathrib, menyebabkan mereka cukup marah pada Nabi Muhammad. Kita dah tahu pada perbaikan Bai'ah Aqabah pertama dan kedua, orang Yathrib, orang Madinah dan masuk Islam ramai. Maka mereka mula susun strategi nak melenyapkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam suratul Anfal Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka liyuthbituka aw yaqtuluka
au yukhrijuk. Tiga. Ya. Ketika mana orang-orang kafir mereka ini berpakat untuk menahan kamu, itu untuk menahan kamu wahai Muhammad. Au yaqtulu ataupun membunuh kamu, au yukhrijuk ataupun nak mengusir kamu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka melakukan tipu daya, maka Allah Subhanahu wa taala pun juga sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya mereka. Ini 3 perkara yang mereka buat untuk melenyapkan baginda Rasulullah SAW. Maka Allah perintahkan untuk baginda keluar berhijrah ke bumi Madinah. Bukan saja-saja, bahkan bukan seronok pun Nabi keluar. Walaupun itu memang perintah Allah, tapi dia kata pada bumi Mekah itu, ma'atyabak, cukup cantik kamu wahai Madinah, wahai Mekah. Aku cukup sayang pada kamu. Tapi kalaulah tak kerana mereka kaum penduduk Mekah itu yang mengusir aku tidak akan keluar. Tapi kalau mereka yang usir dan juga menyahut firman Allah Subhanahu wa taala, baginda keluar dengan perasaan yang sedih, tapi dengan niat untuk kembali untuk menduduki bumi itu dengan cahaya Islam. Dan Allah Taala perkenankan. Pada tahun yang ke-8 baginda berjaya untuk menawan kembali bumi Makkah dan juga membuka bumi Makkah, menyingkirkan cara-cara jahil, menyingkirkan kekafiran yang ada di bumi Madinah. Baik. Kemudian mereka berpakat nak menghancur, nak melenyapkan baginda Rasulullah dengan dia memutuskan beberapa perkara. Yang pertama, nak kumpul orang-orang muda Mekah, musyrikin Mekah, kuat ni hak gagak untuk membunuh baginda Rasulullah. Mereka ni berjaya untuk ambil 11 orang. Kenapa ambil ramai-ramai? Kerana disebutkan dalam kitab supaya bila ramai itu nanti keturunan Nabi Muhammad dan keluarga baginda payah nak tutup bela. Sebab yang bunuh baginda ramai-ramai. Mereka nak bunuh serentak, sehingga kan keluarga Rasulullah tak upaya memerangi mereka. Terpaksa menerima bayaran dia sahaja macam itu. Itu punya jahat mereka ni. Maka mereka pun berhimpun di depan rumah baginda Rasulullah SAW. Maka baginda pada malam itu keluar malam. Baginda minta pada sepupu baginda, baginda telah minta Ali radhiyallahu anhu untuk tidur di tempatnya. Baginda juga memerintahkan beliau agar memulangkan barang-barang amanah yang disimpan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada baginda pada keesokan harinya, pada semua orang yang datang simpan barang. Dengan satu benda yang cukup pelik, orang Arab ini, mereka tang al-amin, tang amanah, mereka jaga. Mereka mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai al-amin, dan mereka ni mengiktiraf baginda sebagai orang yang ada amanah. Tapi dalam masa yang sama, baginda bawa ajaran Islam yang tak mau terima. Islam tak mau terima, tapi tang amanah dia pun terima, sanggup untuk menyimpan barang pada Nabi Muhammad. Sehingga pada malam Nabi keluar hijrah tu ada lagi barang yang dia pun tak ambil. Dan Nabi pun tak cari barang tu. Nabi minta supaya Sayyidina Ali serah pada pemilik-pemilik dia punya amanah dengan Nabi Muhammad. Orang marah kat baginda macam-macam, tapi tetap main letak barang supaya simpan kat dia. Masya Allah, punya hebat. Baginda keluar dengan siapa? Tak lain tak bukan. Yang lain semua dah keluar pindah. Yang lain semua keluar pindah. Umar pun dah keluar dah, Osman pun dah keluar dah. Nabi tinggalkan Abu Bakar As-Siddiq ataupun Abdullah ibn Quhafah, minta dia jangan keluar lagi. Sebab apa? Sebab nak keluar dua-dua orang mereka. Baginda pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar juga mempersiapkan kenderaan untuk baginda dengan beliau dan keluar ke bumi daripada Mekah nak ke Madinah. Baik. Di antaranya berlaku beberapa perkara. Mereka mengambil Abdullah bin Umar, orang yang penduduk jalan, dia bukan Islam. Masa itu dia tak Islam.
Maknanya tidak ada masalah untuk itu dengan syarat dia dipercayai. Dia bukan Islam pun, tapi digunakan oleh baginda Rasulullah untuk tunjuk jalan. Dan jalan yang biasa, jalan yang luar biasa. Strategi Nabi dah tahu dah, bila keluar pasti orang akan lihat. Bila lihat, kalau ikut jalan biasa, mudah orang nak tangkap, mudah nak dapat. Tapi keluar jalan yang lain, supaya orang tak perasan, lebih jauh lagi. Tapi itulah yang paling selamat. Baginda keluar pada hari Khamis. Hari Khamis 1 Rabiul Awal tahun ke-53 kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kata hijrah ni bukan berlaku pada bulan Muharram. Dan memang orang tak nak sebut pun. Tapi kenapa Muharram disebut bila masuk awal Muharram cerita pasal hijrah? Ada kaitan? Tak ada kaitan. Walaupun Nabi keluar pada bulan Rabiul Awal, tapi kaitan hijrah tu apa dia? Sebab takwim itu. Takwim kalender hijrah bermula pada 1 Muharram. Tapi nak kata Nabi keluar pada 1 Muharram bukan dia. Nabi keluar pada 1 Rabiul Awal. Ada yang kata 12, ada yang kata 13, tapi bukan Muharram. Cumanya Muharram itu bulan permulaan takwim Islam. Takwim Hijri dimulai pada bulan Muharram. Itu saja. Jadi tak ada masalah lah. Kita tak payah confuse lah. Dalam perjalanan baginda dibantu oleh anak-anak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dibantu oleh Asma binti Abu Bakar, dibantu oleh Abdullah bin Abu Bakar. Mereka ni bantu untuk apa? Untuk memberi bantuan makanan, kemudian untuk mendengar yang dibincang, yang dihebohkan oleh orang-orang musyrikin Makkah setelah Nabi hilang daripada rumah dulu. Apa yang mereka cari tak mana. Abdullah bin Abu Bakar akan mendengar rahsia-rahsia itu, akan diceritakan Nabi ke mana, apa yang berlaku. Baik, cerita dia baik. Bagaimana orang Quraisy yang cukup semangat nak bunuh Nabi, hantar sampai 11 orang kuat depan. Nak kata mudah tak mudah sangat, sebab di situ ada Abul Hakam. Abul Hakam ni siapa dia? Abul Hakam ni siapa dia? Orang pembesar Quraisy masa tu, tak kuat sangat dah, tak mudah sangat dah. Masa tu ada Abu Lahab, dia kepala nak bunuh Nabi. Abu Lahab pak makan Nabi, dia kepala nak bunuh Nabi. Di situ ada Abu Jahal. Sebab Abu Jahal Amr bin Hisham, yang memang dah lama pergi dekat Nabi. Di situ yang tunggu Nabi juga Uqbah bin Abi Mu'ayyid, jiran Nabi sendiri yang tak pernah dekat Nabi. Dia juga tunggu nak bunuh Nabi. Ada adik-adik Umayyah bin Khalaf, ada Umayyah dengan seorang lagi adik-adik dia Ubay bin Khalaf. Nabi sebut nama dalam hadis, dan mereka semua tunggu Nabi, semuanya mati dalam peperangan Badar. Allah balas. Mereka ni dah berusaha nak bunuh Nabi. Sebelum tu banyak dah An-Nadhr bin Al-Haris yang dilempar perut busuk kat kepala Nabi, yang diletak kepala depan rumah Nabi, yang menggajikan banyak penyair untuk orang bila dengar orang masuk Islam, dia pergi hantar penyair bagi lengkar supaya lupa dengan Nabi Muhammad, seronok dengan syair. An-Nadhr bin Al-Haris banyak kerja dia buat untuk bagi jauh orang daripada Islam. Dan dia juga di antara orang yang tunggu nak bunuh Nabi. Tuan punya istiqamah dengan benda jahat yang banyak kali dah dia berusaha untuk menggagalkan dakwah Nabi, dan banyak kali itulah dia tak berjaya. Dan tak berjaya tu dia bukan nak mati. Dia terus buat yang tak kena, upah ni pun tak kena juga, buat lagu ni pun tak kena. Sampai ke puncak dia tunggu untuk bunuh Nabi pada waktu malam. Punya istiqamah, tapi istiqamah pada benda yang batil, benda yang haram, benda yang Allah tak bagi buat. Maka dia tetap satu benda yang sia-sia. Dia pun rasa marah bila Nabi terlepas. Kiamat seolah berlaku pada Quraisy setelah Rasulullah terlepas daripada usaha membunuh. Dia pun taklah duk tegur dia lalu di luar terus pulang. Bila tahu Nabi Muhammad tak ada dalam rumah tu, yang tinggal Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka
Maka mereka tak tinggal diam, mereka pun keluar cari sampai keluarkan tawaran-tawaran siapa yang boleh tangkap Nabi Muhammad, bunuh dia, dapat 100 unta. Maka macam-macam antaranya Suraqah bin Malik bab yang ketujuh usaha membunuh dan mencari Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar Siddiq. Mereka ditulis di antaranya mereka hantar Suraqah, bukan hantar, mereka bagi berita gembira ada siapa yang berjaya untuk tangkap Nabi akan bagi 100 unta. Maka Suraqah bin Malik dia di antara terkenal dengan orang yang pandai menjejak. Dia ni pandai menjejak tapak kaki orang tak hilang. Dia ni dia terror. Kalau ada zaman Allah dia cari kata orang yang dia ni yang cukup pandai dan memang dia berjaya jumpa Nabi. Nabi jauh mana pun dia boleh lihat. Dia boleh lihat. Jumpa Nabi tapi dia tak berjaya lah. Berapa kali dia gagal untuk menangkap Nabi sampai akhirnya dia sendiri berputus asa. Maka dia pernah sebut dalam hati dia kata, kalau orang-orang musyrikin Mekah ni tengok apa yang berlaku kat aku, pasti akan beriman. Dia punya rasa dia tak kenal dengan Nabi sebab ini bukan orang biasa yang dia nak tinggal. Baik, Zat Nabi dalam perjalanan ke Bumi Madinah, nak hijrah ni. Nabi singgah di Quba. Nabi bina masjid Quba, masjid yang mula Nabi bina. Dan di situlah Nabi sembahyang Jumaat. Tak jauh dah 2 batu daripada Madinah. 2 batu saja daripada Madinah, lebih kurang 1 kilo lebih. Sebatu 50 kilo lebih. 1 kilo lebih. Tak jauh mana. Baginda telah mengasaskan masjid pertama yang dibina dalam Islam dan tinggal di sana selama 4 hari. Duduk di Quba. Tapi Mekah jumpa kan di masjid Quba. Seronok tengok bila kita pijak ni masjid Nabi pijak ni, mula-mula Nabi pijak di Madinah ni. Buat masjid kamu dulu. Kemudian baginda bertolak ke Madinah pada pagi Jumaat. Baginda ketika mana duduk di sana, waktu solat Jumaat masuk, Nabi sembahyang di sana dulu. Sembahyang Jumaat di sana. Maka baginda menunaikan Islam, membina masjid dan menunaikan solat Jumaat yang pertama dalam Islam di Quba. Islam, kalau tanya mana Nabi mula sembahyang Jumaat di Quba. Baginda menyambung perjalanan ke Madinah sampai di sana. Nabi bagaimana Nabi tengok sampai di sana disambut dengan mereka. Nahnu jawari min Bani Najjar, ya habbaza Muhammad min Jar. Duduk menasyid lagu tu. Memanglah seronok sebab yang main tu Nabi, yang main insan mulia. Kami dia kata dalam kejiranan Bani Najjar. Najjar ini keturunan Nabi. Tuan, Nabi orang Madinah, tapi bapa Rasulullah ada keturunan di bumi Madinah. Nabi orang Mekah, lahir di Mekah, tapi keturunan baginda ada di Madinah, sebelah bapa baginda. Kerana Abu Talib, Abdul Muttalib kahwin dengan orang Madinah, Bani Najjar. Maka unta Nabi pun kebetulan lalu pun duduk dengar anak-anak orang Madinah Bani Najjar duduk menyanyi. Nahnu jawarin min Bani Najjar, ya habbaza Muhammad bin Jar. Kami ni dalam kejiranan Bani Najjar ni, seronoklah kalau Nabi Muhammad jadi jiran kami. Duduklah tu unta Nabi duduk jalan sampai berhenti satu rumah Abu Ayyub Al-Ansari, juga keturunan Nabi. Mereka ni Bani Najjar keturunan Nabi. Nabi duduk di situ. Rumah tu Nabi duduk. Nabi duduk di situ sehingga kan 20 hari Nabi. Lepas tu Nabi beli tanah untuk buat masjid tu. Tuan, maknanya benda yang kita kata perjalanan Nabi ni ada yang ketika mana disulami dengan benda-benda payah,
kenaligan teruk, kenaligan punya teruk, menyorok dalam dalam gua, kemudian keluar pula kenaligan lagi sampai di Madinah. Allah bagi kemudahan. Tu beza antara dua kelompok masyarakat Madinah dengan masyarakat Makkah. Keras hati orang Makkah, musyrikin Makkah keras semua, tapi orang Madinah dia boleh lembut. Dan Nabi dah kata kan, telah atakum ahlul Yaman, kamu didatangi oleh orang Yaman. Mereka ni al-yanu, yang cukup lembut, cukup halus wa afaq, dan cukup lembut, halus dan lembut hati. Maka mereka mudah menerima kebenaran agama Islam. Mereka ni mudah, sehingga Nabi datang mereka sambut dengan cukup, dengan kita kata istiqbal al-haram, satu penerimaan yang cukup panas. Kita panggil apa? Hangat nanti. Sonok dia, sonok. Jumpa Nabi ni. Baik. Maka mereka ni jadilah di kalangan orang Muhajirin dan orang Ansar. Muhajirin orang yang berhijrah dengan Nabi, Ansar orang yang penduduk Madinah yang telah beriman kepada Allah sebelum kedatangan baginda Rasulullah SAW. Baik. Kemudian baginda mempersaudarakan di antara Muhajirin dan Ansar. Ini perkara penting juga yang berlaku di ketika mana Nabi berhenti di Madinah. Ta'akhi baina Muhajirin wal Ansar. Nabi buat dulu. Baginda menjadikan untuk setiap Ansar seorang saudara dan Muhajirin. Ada seorang Ansar telah membawa saudara Muhajirinnya ke rumahnya. Beliau menawarkan kepada saudara Muhajirinnya untuk membahagi sama rata semua barang yang terdapat dalam rumah. Ingat satu masa di bulan Rajab ni, bila mai di Rajab, kalau baca di Mesir tu dia ada majalah Azhar magazine, majalah Azhar. Dia ikut tema lah bulan Rajab, cerita tema bulan Rajab. Ramadan, cerita tema bulan Ramadan. Bila Rajab dia cerita hadis. Dia cerita Isra dan Mi'raj. Dia juga cerita Muharram, dia cerita pasal hijrah. Walaupun Nabi keluar Rabiul Awal, tapi dia cerita pasal hijrah. Antara dia kata hijrah ini disebut, tak salah nama dia Dr. Rajab Bayumi kalau tak salah, editor majalah Azhar. Dia kata ini satu mukjizat. Bayangkan, dia kata orang yang tak pernah kenal, bukan adik-beradik pun, dan tak kenal, tapi bila sampai satu tempat, orang ni boleh sambut dengan baik. Ini mukjizat. Kita orang mai daripada Tani, Thailand, mai daripada mana, Rohingya, mai rumah kita minta ayam, kadang-kadang kita rasa betul kan minta ayam ni nak bagi kita bagi. Sakit dia pukau lah apa lah. Tu baru minta ayam, tak minta duit lagi. Minta duit sah untuk pintu. Kenal dia tu tak kenal, ni bukan dia ni. Ni mai mana tak, bukannya bangsa kami. Orang Arab Madinah pun begitu juga. Mereka pun bukan kenal sangat dengan Nabi. Nabi satulah, ada daripada di Bani Najjar tu hak yang lain. Sahabat-sahabat lain tak kenal. Tapi dalam tak kenal itu boleh sambut dengan baik. Bawa ke rumah, bagi makan, tawarkan juga harta-harta yang mereka ada, nak bahagi dua. Cumanya penduduk Muhajirin ini, mereka ni bukan jenis ambil kambat, yang jenis ambil kesempatan. Tak apa, kita usahakan bersama. Begitu yang mereka jawab. Maknanya mereka tak kenal, tapi boleh main duduk serumah, boleh main tawarkan harta yang ada dan sebagainya. Itu satu mukjizat, kata Dr. Rajab Bayumi, editor majalah Azhar, dan tentu juga mukjizat. Dia kata masyarakat hari ini payah buat begitu lah. Ujian kalau main rumah kita lah, main rumah kita tak kenal lah. Saya kata tadi minta ayam, kadang-kadang kita berat hati nak bagi. Sebab kita memikirkan, betul bila dia nak ayam, betul nak minum ke, nak bukau kita. Bubur-bubur surat, tak pelan dia semua bukau kita. Kan, semua sebut kita pening. Dia masuk dalam rumah, ambil apa yang ada. Yang boleh kita fikir. Orang Ansar, dia tak fikir tu. Hak mai tu dia kata, orang Muhajirin. Yang mereka ni orang yang ditindas, orang yang lemah. Dia perlu kepada pembelaan. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sayang orang yang berhijrah ke bumi mereka. Dan bukan dekat sayang. Mereka juga wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka ni dalam hal keduniaan mereka mengutamakan
orang-orang muhajirin dulu. Hal-hal keduniaan. Contoh kalau tengok dalam keadaan Isar, yang kata wayufirun, mereka ni mengutamakan Isar ini, dia mengutamakan dalam hal dunia, bukan akhirat. Hari ni ramai orang Isar dalam bab dunia, bab akhirat. Main-main tengok sor depan kosong, lihat aku Isar kat aku bagi hang dapat pahala banyak. Isar dari segi konsep dia bukan hal akhirat. Hal akhirat kita kena berubah-ubah untuk buat baik. Fastabiqul khairat. Untuk buat benda baik kita kena berubah-ubah. Hal akhirat ni jangan bagi can kat orang lain. Sama-sama kita buat sekali. Tapi kalau hal dunia kita boleh bagi peluang kat orang lain dulu. Ini yang berlaku pada masyarakat Muhajirin dan Ansar. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia boleh mengutamakan hal-hal dunia kepada orang-orang Muhajirin walaupun mereka juga memerlukan. Hal keduniaan, kena faham konsep kita. Jangan kita duk borong semua hak dunia pun ya, hak akhirat pun ya. Tahun ni aku tak mau buat korban, aku buat pula. Dan padahal dia mampu. Apa pula dah dapat pahala tahun ni? Dah. Sekali sama-sama. No? Kalau main-main yang masjid surau penuh, kita bagi orang pula main. Dah sama-sama main. Kalau penuh tak cukup, buka satu tingkat lagi. Kan? Tapi tak akan buka. Kan? Tak akan buka. Nanti pula luar cukup besar lah untuk kita lah. Kan? Begitulah nak bagi tahu konsep Isar, iaitu mengutamakan hal-hal keduniaan kepada orang lain. Hal-hal sama-sama berebut untuk dapat kebaikan. Baik. Dan di antara kehebatan Nabi juga, bila sampai itu selain daripada ta'akhi, Nabi juga menulis watiqah ataupun perjanjian di antara penduduk-penduduk Madinah. Mereka ni ada orang yang beriman, ada orang yang mesti lagi tak beriman, juga ada orang-orang Yahudi. Nabi buat perjanjian yang disebut sebagai piagam Madinah. Di antaranya disebut kesatuan umat Islam tanpa sebarang diskriminasi antara mereka. Sama. Tak kira lah yang mana Muhajirin ke, yang mana Ansar ke, masing-masing ada hak dan peluang untuk bangun, untuk bahagia di Madinah. Masing-masing bertanggungjawab untuk membangunkan bumi Madinah dengan ekonominya, membangun dari segi sosial dan sebagainya. Persamaan warga-warga umat Islam dari segi hak dan juga kemuliaan, tak ada beza. Hak mana Muhajirin, hak mana Ansar, hak mana penduduk asal, hak mana orang yang berhijrah, sama mereka. Itu yang dibuat oleh baginda. Kemudian umat Islam perlu saling bahu-membahu, kecuali dalam kezaliman, dalam buat dosa, dalam permusuhan. Buat baik sama-sama. Hak jahat tak mau, hak jahat tolak. Penyertaan umat Islam dalam menentukan bentuk hubungan dengan musuh mereka. Seluruh orang Islam perlu mempunyai satu pendirian terhadap musuh tegas pada musuh. Penubuhan masyarakat di atas sistem yang terbaik dan teguh, membuat keras pemberontak negara dan mengganggu sistem awam di samping kewajiban agar tidak membantu mereka. Yang ni geng-geng munafik ni ada. Mereka ni akan buat main bahaya yang besar dalam masyarakat Madinah. Bahaya yang bukan dekat kesatuan terancam, membahayakan keselamatan negara orang munafik. Kenapa? Berlaku dalam peperangan Badar, peperangan Uhud. Kita baca dalam sejarah peperangan Uhud, keluar tentera 1,000 orang. Ya, tapi yang keluar perang tu tak sampai 1,000. 1,000 tu keluar perang, dalam masa yang sama ada orang-orang munafik yang bercucuk supaya patah balik. Itu kata orang munafik membahayakan keselamatan negara. Memang Uhud keluar nak perang. Beza dengan Badar. Badar keluar nak perang, Badar keluar nak sekat kafilah Arab Mekah yang balik daripada berdagang, nak ambil balik harta yang dicuri dulu ni. Tapi Uhud memang keluar nak perang. Dalam keluar nak perang tu 1,000 orang tu rasa kemah lah. Tiba-tiba orang-orang munafik yang kata mereka ni masalah banyak ni, duk cucuk orang-orang tentera-tentera Islam supaya patah balik. Buat apa keluar untuk berhadapan dengan musuh bahaya. Baik kita bertahan di Madinah sudah.
sungguh berlaku. Nah, kejayaan orang munafik mampu menarik 300 lebih, menyebabkan tentera Islam ramai asal 1000 orang jadi 600 lebih sampai 700 lebih tu. Tu kata munafik ni membahayakan keselamatan negara. Zaman Nabi, kalau zaman Allah pun ada munafik duk kira tak bersatu situ orang Islam. Nak keli. Tu bahaya. Nah, bukan Islam mempunyai hak juga dalam agama dan juga harta mereka. Mereka tak diganggu. Ya, mereka tidak dipaksa untuk agama Islam. Ni orang Yahudi dan juga orang yang musyrikin Madinah yang bersatu, dan mereka tidak akan dirampas harta mereka. Islam cukup adil. Ya, bukan Islam sedang memberi sumbangan pada pembiayaan negara. Yang ni kena sama-sama duduk dalam negara Islam. Mereka kena sama-sama membangunkan dengan beri sumbangan juga. Jangan duduk saja, jangan duduk tutup, tapi sama-sama bagi sumbangan seperti mana orang Islam yang lain bagi sumbangan. Mereka juga, ini orang bukan Islam, mestilah bekerjasama dengan orang-orang Islam untuk menghalang bahaya yang menggugat entiti negara melihat bertentangan terhadap setiap pencerobohan. Orang bukan Islam pun diajar untuk keluar mempertahankan negara. Kerana ini hak setiap individu yang duduk dalam bumi Madinah, dia pun juga berhak untuk mempertahankan bumi Madinah itu walaupun dia bukan Islam. Cumanya yang itu berlaku sekitar 5 tahun. Kalau kita baca balik orang-orang Yahudi, dia pun boleh bertahan 5 tahun. Tahun ke-5 Hijrah sudah pula ada kita panggil penyelewengan terhadap perjanjian ini. Bani Quraidah-nya, Bani Nadir-nya, Bani Qainuqa-nya mula dah cari buku lain. Buku lain maksudnya apa? Seteru-seteru lain. Asalnya seteru jadi kawan untuk memusuhi orang Islam. Nah, mereka mula dicari kawan-kawan lain untuk lawan Nabi, cari sekutu-sekutu lain untuk lawan Nabi. Maknanya mereka dah mula melanggar perjanjian. Patut mereka ni kena bantu untuk mempertahankan bumi Madinah, tapi mereka pun dah mula buat kita kata macam mana Yahudi ya, ada adalah kan perjanjian damai di bumi ini. Bukan Islam mestilah turut sama menanggung kos peperangan sebagaimana negara dalam keadaan perang. Negara mestilah membantu bukan Islam yang dizalimi sebagaimana yang membantu Islam yang dicuba oleh sama juga. Maknanya masing-masing mendapat hak yang sama untuk dibantu. Banyak dari segi kekuatan spiritualnya dan juga kekuatan dari segi material, semua terangkum dalam perjanjian itu. Iaitu keimanan rakyat penduduk Madinah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dari segi spiritualnya, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak jaga perjanjian ini, nak defend, nak mempertahankan baginda Rasulullah. Macam mana mereka defend anak-anak mereka, macam mereka defend harta mereka, mereka defend keluarga mereka. Macam tu dia nak defend sebab ini tanggungjawab Allah Subhanahu Wa Taala bagi kat mereka. Itu kekuatan yang Nabi bina di bumi Madinah. Yang kedua, kekuatan dari segi madiyah, kekuatan material juga Nabi bina. Bagaimana kepimpinan baginda Rasulullah diketuai oleh Nabi sendiri. Insan yang Allah Ta'ala bagi malakah bakat untuk mentadbir, memimpin negara, dengan karisma yang ada orang boleh ikut. Lawan pun jadi hormat. Duk sembang telah ikut jauh, jumpa Nabi Muhammad ni. Lalah boleh jadi beriman. Ramai yang begitu. Duk marah ikut jauh, lalah jadi beriman. Sebab karisma yang ada pada Nabi, maka itu aset kekuatan bumi Madinah masa itu. Dan juga itulah aset kita orang Islam. Sekiranya kita mencontohi pribadi satu, mencontohi kepemimpinan baginda. Satu contoh pribadi, contoh kepada kepemimpinan, gaya kepimpinan yang Nabi bawa. Kalau contoh itu, insya-Allah jadi kebaikan, kekuatan kepada umat Islam. Tak kira di zaman mana. Itu yang perlu ada dalam kita kena sedar itu. Kita siapa kita ni siapa kan, kita ni peringkat bahagia pun kalau kan tak ada ramai orang ikut kan, tak kenal jadi ketua tak apa, tapi dia umur kita ketua, dia umur kita ketua, dia umur kita ketua juga boleh mencontohi baginda.
Di tempat kerja kita sembahyang ketua. Contoh inilah Rasulullah sebagai ketua yang hebat. Tak nanti dia ada ketua dalam masyarakat saat dia umum jadi ketua. Lorong 9 ada ketua dah. Lorong 16 ada ketua dah. Ada 16 lorong tak tahu. Tak lebih. Tiap lorong ada ketua. Surau ni pun ada ketua dah. Kan? Masing-masing mencontohi gaya kepimpinan Rasulullah, maka cantik. Accept cukup hebat. Kalau ada orang yang boleh buat dulu. Baik, jadi kita nak tengok sedikit berapa kesimpulan dan juga kita kata pengajaran yang kita boleh ambil daripada yang kita sebut ni. Daripada Nabi hidup pendidikan, kemudian bina masjidnya, kemudian ta'akhirnya, kemudian wasiqah ataupun kita kata perjanjian damainya, piagam Madinahnya dan sebagainya. Apa yang kita boleh ambil tuan-tuan? Kita kena yakin berkaitan dengan tindakan orang Islam itu semua. Kita kena yakin tentang Allah Ta'ala akan bantu. Bahaya tak mana pun dia kata. Jika seorang menyakinkan kekuatan, dia tidak diminta menyembunyikan tindakannya. Ini kena yakin. Nanti keluar betul. Yakin Allah akan bantu. Sayyidina Umar, Abu Bakar As-Siddiq, duduk seriau, takut. Maka Nabi kata apa? Inna Allah ma'ana. Allah bersama dengan kita. Allah takkan biar ketika mana kita duduk dua orang ni, maka Allah bersama. Bila Allah bersama ni bukannya sama di zat. Kita baca Al-Quran, Inna Allah ma'ana. Ya Allah dengan mereka ni, bukan mereka. Duduk di mana? Tengok tafsir dia, bukan segi zat, tapi kebersamaan dari segi apa? Nusrah, bantuan. Kebersamaan dari segi bantuan. Allah bantu orang yang nak tolong agama dia. Allah Ta'ala akan lindung orang yang nak mempertahankan agama dia. Itu maksudnya kebersamaan Allah, ma'iyatullah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala bersama dengan kita dari segi nusrah, dari segi bantuan, dari segi himayah, perlindungan. Yang tu yang Allah bagi kat kita sampai hari ni kan, sampai hari ni Allah janji siapa sahaja yang berjihad, yang bersungguh-sungguh dalam agama Allah, dalam jalan Allah Subhanahu wa taala, la yahdiyannahum subulana, kami akan tunjuk walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjihad, yang bersungguh-sungguh untuk nak bantu agama Allah, nak jadi orang baik, nak buat benda-benda yang Allah suruh ni, Allah akan tunjuk jalannya. Allah bersama dengan dia. Allah, innallaha ma'as sabirin. Surah apa tu? Al-Kahfi, surah Zumar. Dulu anak-anak kita pergi Islam, kenapa surah ni? Kan Allah sebut ayat innallaha ma'as sabirin. Allah sama dengan orang yang sabar. Maknanya kebersamaan dari segi bantuan dan perlindungan. Baik, itu yang tahu. Yang kedua, baik, ketika mana orang-orang kafir, orang-orang bukan Islam yang menentang agama hak kuat, mereka ni punya harapan yang cukup tinggi supaya agama Allah itu lenyap dengan terlenyapnya Nabi Muhammad SAW. Hari ini Nabi dah tak ada. Mereka hari ini juga dengan cita-cita tinggi untuk melenyapkan pengamalan agama yang dibawa oleh Nabi, sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi, Al-Quran yang Nabi tinggal. Hari ini mereka berusaha untuk menjauhkan kita daripadanya. Maka macam-macam benda yang dia buat, inovasi-inovasi yang dia buat untuk menggoda kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita kena sedang aku, kena sedang aku. Kadang-kadang dia terkesan kena kat kita. Dulu habis sembahyang maghrib tak benar lagi kita buat, melainkan kita baca Quran, tengok TV. Itu biasalah, tapi Quran kita baca dulu. Lah ni kat payah. Tengok apa tu? Tengok Facebook dalam telefon. Kita tak menafikan benda-benda baik, tapi kadang-kadang kebaikan itu kita tak guna kebaikan secara baik, tapi guna secara negatif, berlampau-lampau. Akhirnya apa yang lagi tinggal kita lupa. Itu benda biasa lah kita tengok kan. Anak-anak kita tak tanya dah, ayah hari ni nak baca Quran, buka surat. Dia tanya tentang mana game cah apa, tadi pun cah ni nak main game. Anak-anak kecil itu lalu tanya abah macam mana telefon cah lagi nak main game.
No? Baik. Kemudian dia juga nak bercakap tentang tindakan yang berlalu untuk mempertahankan agama yang berlaku pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dia tak kira. Yang dia tahu Islam itu yang berjaya walaupun mengorbankan diri sendiri. Masya-Allah. Nak bagi berjaya Islam walaupun mengorbankan diri sendiri. Zaman Nabi sahabat-sahabat buat banyak. Dia tak kira apa yang dia ada. Dia ada kudrat dia bagi. Dia ada idea dia bagi. Dia ada harta dia bagi. Dia ada apa lagi? Semua dia nak bagi untuk Islam. Cakap senang kan? Nak cakap mudah tapi semua buat. Dia keluar cakap syurga ceramah mana bagi semua yang kita ada kan, bukan semua, sebahagian mimma razaqnahum. Sedikit saja Nabi kata sebahagian. Ayat Quran kata bukan bagi semua, tapi senawakan bagi semua. Orang nak lawan, nak bagi separuh, tapi saya bukan bagi semua. Allah, kita nak bagi yang mana? Allah bagi dalam ayat Quran pun lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tak mencapai darjat kebaikan sehinggalah kamu boleh menginfakkan, membelanjakan apa yang kamu suka. Apa yang kamu suka. Abu Talha dia bagi kebun dia dekat Nabi. Dia bagi kebun. Talha bin Ubaidillah dia bagi kebun dekat Nabi. Itu contoh yang kita baca. Dan contoh tu bila kita tahu boleh meresap sikit kat kita. Meresap sikit kat kita tu ada semangat untuk infak untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada masa tu daripada kita duduk saja, kita guna dan infakkan untuk fahaman tentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bagi apa yang kita ada, insya-Allah. Kemudian bagaimana disebutkan peribadi Nabi juga, orang yang walaupun mereka tak suka dari segi membawakan agama dia, tapi dari segi akhlak yang kata Al-Amin, orang percaya. Sehingga mereka bagi barang untuk Nabi simpan. Nak keluar malam hijrah pun ada lagi barang dan disuruh suku bagi untuk bagi balik kat mereka. Tengok sampai darah tu peribadi seorang pemimpin punya amanah, sehingga disegani oleh kawan dan juga lawan. Hak lawan pun tak tentang amanah, kepada hak tu betul kat dia tu. Kemudian disebut juga mesti dia kata orang kata dalam nak menggerakkan masyarakat, dia kata kena ada penggerak dia. Dan penggerak dia tak nanti siapa-siapa. Hampa orang muda, hampa lah gerak. Hampa ni orang ada apa pengalaman, hampa lah gerak tak. Dia kena bangkit sendiri. Ada hamasah sendiri bangkit untuk menggerakkan dalam dakwah dalam masyarakat. Ini siapa yang duk agak-agak idea main buat surau ni. Surau ni memang ada. Ini yang nak main buat jatah puasa, main duduk buat ramai-ramai dulu. Kena ada penggerak dia. Kalau semua minta yang apa-apa, aku pergi kerja balik tidur pulang. Aku pergi mana-mana malam nak jalan, tak kena buat apa. Boleh je nak buat itu. Tapi ada penggerak dia. Tak boleh tengok puasa. Tak boleh tengok masyarakat beralih ni ada, kita kena ada buat sesuatu. Kita buat kelas pengajian, kita buat apa lama masalah, kita buat majlis apa-apa, bagi misalnya kita bagi kenal semua jiran-jiran kita. Penggerak tu perlu ada. Peranan itu dipikul oleh semua. Jangan ada yang lebih cantik. Orang buat begitu, jangan tidak. Sebab kena ada orang yang menggerakkannya. Inilah yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kena ada pembantu-pembantu. Asma bin Abu Bakar, Abdullah bin Abu Bakar membantu orang muda yang bantu perjalanan hijrah bagi Rasulullah. Juga semua yang kena ada bantuan-bantuan yang boleh kita bagi ikut sesuai yang kita ada untuk nak bantu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lanusur rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad." Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kami tetap membela serta mempertahankan Rasul-Rasul dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini, dan pada saat bangkitnya
saksi-saksi pada hari kiamat. Allah akan bantu, Allah akan bela kita kalau kita beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita buat apa-apa, kita kena yakin pembelaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa kita bersendiri ada. Allah bersama dengan kita sekiranya kita beriman kepada Allah. Wala tahinu wala tahzanu wa antum ta'launa in kuntum mu'minin. Jangan rasa kabur, jangan rasa takut, jangan rasa duka cita, jangan rasa kamu ini hina. Sedangkan kamu adalah umat yang paling tinggi. Sekiranya kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pegang hati. Nah, orang yang beriman dia bukan orang yang lekeh, walaupun dia tidak ada pangkat tinggi dalam masyarakat. Tapi dengan iman itu sudah title pangkat yang cukup besar yang Allah bagi dekat dia. Yang dia dengan tanggungjawab dan pangkat itu, orang beriman di pangkat dia tinggi. Tanggungjawabnya bukan sekadar beriman saja, tapi melakukan amal-amal saleh. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ayat itu sebagai iman dan amal saleh. Apa sahaja yang datang kebaikan dalam masyarakat dia kena baki untuk buat. Tentang untuk hidup dalam komuniti yang hidup masyarakat. Kita memang tak hidup pun. Tak memang hiduplah, tapi hidup dari segi kemasyarakatan, hidup dari segi kerohanian. Jangan tak hidup di Pulau Pinang. Ini bukan statistik tahun 2014, statistik tahun 2012. Saya bersama dengan geng api angkatan bukan orang Islam. Apa api ni? Yang dakwah masuk kampung. Mereka semua ada master. Bukan pengajian agama Islam pun, mereka pengajian sains, biologi, semua. Mereka ada master. Mereka ada satu tim masuk dakwah dalam masyarakat. Kami dah tolong bagi semangat, tolong ajak apa fiqah dan apa semua. Nah, cek dalam Pulau Pinang ni ada 36 surau yang tak hidup. 36 surau. Kenapa tak hidup? Sebab kota tempat tu untuk orang Islam sikit ada, tapi tak mampu nak beli, mahal. Mata dia. Jadi tak ada surau cantik dibuat sebab memang ada kota untuk orang Islam hidup, untuk orang hidup. Tapi tak ada orang nak bangkit, nak hidupkan dia. Jadilah tempat sarang anak-anak orang Islam minum arak di situ. Ada perlu ramai-ramai. Di bagian dalam sana berlaku. Tapi berjaya dipulihkan. Jadi selalu dakwah. Hatta masjid pun ada yang tak digunakan di dekat awal pula. Lalu ni dah dihidupkan semula untuk dalam hadis. Ambil buat tempat pengajian di bawah. Banyak tempat-tempat agama surau selalunya ada kosong sampai 36 itu 12. Tahun ni tak tahulah, mungkin berkurang ataupun bertambah tentunya. Berkurang ataupun bertambah. Kalau tuan-tuan tak hidupkan semua, apa? Surau ni kalau tak ada orang yang hidupkan, jadi tempat budak-budak main dia bisa rokok, main dia bisa minum arak, main dia minum bakau, kan? Minum bakau main. Kita bawa timia anak-anak ni dan di nasyid ni. Hak yang tak Islam itu punya syok tidak. Syok tak boleh. Nanti kita tahu tak boleh. Jangan makan dulu juga. Itu contoh tentang Islam. Bagi hidup balik surau. Alhamdulillah. Itu sampaikan jam-jam dah bagi offer siapa dia yang nak hidupkan surau-surau. Hiduplah sebagai mangkok ataupun tempat pejabat ke mana-mana NGO Islam buat pejabat. Hiduplah. Kita buat kelas pengajian ke dan buatlah. Sebab nak harap dia turunkan masyarakat ni turun dah, sebab dia dah majoriti bukan Islam. Kawan tu nak turun bang tu apa nak main bayang-bayang. Tak tahu apa. Dan kadang-kadang yang nak pindah tu tak mau duduk pun ada. Itu yang berlaku dalam Pulau Pinang sahaja, bukan negeri lain lagi. Pulau Pinang sahaja surau yang tak dijarahkan bahkan jadi sarang-sarang penyakit. Jadi kena hidup tu, kena ada penggeraknya. Hijrah Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabat baginda memberi tanda, memberi pedoman untuk kita kena ada penggerak dalam nak menjayakan dakwah. Kena ada penggerak. Tuan-tuan semua sebagai penggerak dia, bukanlah kata aku tak ada